kenapa Cik Lucy kena panggil hari ini? Selamat pagi tuan. Saya tak tahu pula kenapa dia panggil ke sini. Cik Lucy masih ingat 13 Januari lepas Cik Lucy dapat satu klien bernama Puan Siti. Ini. Sebenarnya kami telah mendapat satu aduan terhadap cara Cik Lucy mengendalikan kes Puan Siti. Berkaitan ini, saya ingin menjalankan siasatan untuk menilai cara Cik Lucy mengendalikan kes tersebut. Cik tahu tak yang Cik sekarang ini berada dalam satu siasatan? Apa yang Cik maksudkan merupakan klien worker, keyakinan. Segala perbincangan dalam bilik kaunseling adalah rahsia antara klien dan pekerja sosial. Namun begitu, terdapat beberapa pengecualian terhadap perjanjian tersebut. Antaranya ialah yang pertama, sekiranya perbincangan melibatkan unsur pencederaan diri atau orang sekeliling. Kedua, sekiranya terdapat tanda-tanda penderaan. Yang ketiga, sekiranya diarahkan oleh mahkamah. Keempat, sekiranya terdapat persetujuan bermaklumat ataupun informed consent daripada klien. Walaupun begitu, setiap perkongsian maklumat mestilah dihadkan kepada nilai yang paling sedikit dan klien mestilah dimaklumkan sebelum perkongsian maklumat itu dilakukan. Baiklah, dengan keizinan Cik, kita akan teruskanlah siasatan dan temu bual bersama kita. Sekarang saya nak tahu, boleh Cik kongsi apa yang Cik ingat tentang Puan Siti? Sekejap ya tuan, izinkan saya memeriksa rekod dulu. Record keeping merupakan satu skill yang penting dalam kerja sosial. Pekerja sosial mestilah menulis satu rekod untuk setiap sesi bersama setiap klien, dari temujanji pertama sehinggalah termination. Hal ini untuk membantu pekerja sosial ingat progres klien bagi melancarkan sesi seterusnya. Rekod ini juga boleh membantu pekerja sosial tersebut sekiranya terlibat dalam siasatan, seperti yang anda boleh lihat selepas ini. Okey, saya dah jumpa rekod dia. Cik Siti ni sebenarnya dia merupakan seorang ibu muda. Dia berusia 32 tahun. Dia datang ke pertubuhan kita disebabkan masalah kewangan. Jadi Puan Siti ni dia mempunyai 2 orang anak muda di bawah kandungan beliau lah. Beliau merupakan ibu tunggal. Jadi beberapa bulan sebelum sesi pertama kami tu, dia memaklumkan yang dia telah diberhentikan kerja disebabkan syarikat tempat kerja dia tu menutup. Baiklah, boleh Cik beritahu cara Cik mengendalikan kes Puan Siti? Okey, boleh. Puan Siti ni dia dirujuk ke pertubuhan kita atas cadangan kaunselor sekolah anak beliau, bukan sebab kerelaan beliau sendiri sebenarnya. Jadi untuk beberapa sesi pertama tu saya gunakan masa tersebut untuk menarepot dan helping relationship dengan klien lah. Di sini kita boleh lihat langkah pertama dalam kerja sosial iaitu engagement. Engagement diperlukan untuk membina helping relationship dan rapport dengan klien dan membantu untuk membina kepercayaan klien terhadap pekerja sosial. Dengan rapport dan kepercayaan klien, helping relationship boleh dibina dengan lebih mudah dan klien boleh berasa selesa untuk berkongsi masalah mereka dengan lebih jujur tanpa banyak rintangan. Oleh itu, setiap klien adalah berbeza. Terdapat klien yang hanya memerlukan satu sesi sahaja untuk membina rapport. Manakala terdapat beberapa klien yang lain yang mungkin memerlukan beberapa sesi sebelum mula mempercayai pekerja sosial seperti Cik Siti sendiri. Okey, jadi selepas tu tuan, lepas rapport itu terbina, Puan Siti ni dia mengadu berkenaan masalah yang dihadapi. Dia cerai dengan suami dia pada tahun 2022. Jadi dia ni merupakan ibu tunggal lah kepada 2 orang anak. Jadi beberapa bulan sebelum sesi, Puan Siti ni diberhentikan kerja sebab majikan dia tutup. Sebelum tu, Puan Siti ni dia bekerja sebagai pembantu dapur di kedai makan. Jadi melalui pekerjaan tu, dia cuba menanggung hidup dia dan 2 orang anak dia. Dan dia ni menanggung hidup dia dan 2 orang anak dia tu dengan gaji yang sangat minimum lah sebab bekerja di kedai makan saja kan. Jadi bila saya tanya sekiranya dia mempunyai perlindungan esok ataupun simpanan PWSP, dia cakap dengan saya yang majikan dia tidak membuka allowance PWSP ataupun simpanan PWSP. Dan bukan tu juga majikan dia tidak memaklumkan pun kepada dia yang dia perlu buka allowance esok. Account esok apa saja. Dan sebelum tu dia ada maklumkan dekat saya, sebelum dia bercerai dengan suami dia tu, suami dia ni merupakan tunggak utama ataupun pendapatan
dengan anak-anak dia lah. So selepas dia selepas dia cerai dengan suami dia tu, jadi dia lah yang menanggung kehidupan mereka bertiga. Lepas dia diberhentikan kerja, dia bergantung kepada bantuan kerajaan lah untuk sara hidup mereka bertiga tu. Jadi dia mengadu dekat saya yang bantuan bulanan masalah dan sekali tak cukup pun untuk tampung kehidupan mereka bertiga. Dan disebabkan tu dia mula pinjam duit daripada kawan-kawan dia. And then bukan setakat daripada kawan-kawan dia lah, daripada keluarga dia juga. Okay. Wan Siti ni dia tinggal di pedalaman, tapi selepas dia kahwin dengan suami dia terpaksa berpindah lah ikut suami dia pergi kecil. Jadi disebabkan dia berpindah ikut suami dia tu, hubungan dia dengan family dia pun rendah. Sebab masalah kewangan lah, masalah kewangan kan family dia tinggal di pedalaman. Jadi bila dah renggang hubungan, bukan setakat hubungan dia dengan family dia, hubungan dia dengan kawan dia pun renggang. Sebab tadi kan dia ada cakap yang dia pinjam duit daripada kawan dia juga. Jadi disebabkan suami dia meninggal, dia tak boleh nak bayar balik duit yang dia dari kawan dia tu. Jadi ini memberikan kesan merentangkan hubungan dengan kawan dia lah. Dan saya dah tanya juga pasal pencarian kerja, dia mengadu yang dia ni tiada skill kemahiran, tiada pengajar tinggi lah. Dan itu yang menyebabkan dia susah untuk mencari kerja. Macam kerja kilang ataupun menjaga kerja itu pun di luar kemampuan dia sebenarnya, sebab dia sebagai seorang ibu tunggal dan dia juga perempuan. Sebab lagi satu masalah yang paling utama adalah tugas dia mengambil dan menghantar anak-anak dia pergi ke sekolah lah. Itu yang Antara anak-anak dan Cik Siti terdapat double pointed arrow yang menunjukkan interaksi dua hala yang kukuh antara mereka. Antara keluarga dan kawan-kawan dan Cik Siti pula terdapat double pointed arrow tetapi dengan garisan putus-putus yang melambangkan interaksi dua hala yang semakin renggang. Antara Skas, Maisarah dan Cik Siti terdapat anak panah sehala menuju ke Cik Siti yang menunjukkan impak sehala Skas dan Maisarah diberikan kepada Cik Siti. Dengan satu coretan sahaja, Puan Sophie telah berjaya mengambalkan dengan jelas interaksi antara Encik Siti dan persekitaran sosial beliau. Saya faham. Jadi apa intervensi yang Cik Tracy telah buat untuk Puan Siti? Okay. Jadi untuk intervensi itu, oleh sebab utama Puan Siti dia dirujuk ke pertubuhan kita disebabkan masalah kewangan. Jadi tindakan pertama saya ni adalah merujuk Puan Siti ke Jabatan Kebajikan Sosial lah. Dan saya yakin bahawa pihak Jabatan Kebajikan Sosial tu dia boleh bantu ringankan beban Puan Siti, lagi-lagi beban kewangan, dan sementara pihak kami berbincang untuk tindakan yang selanjutnya. Dan apa tindakan seterusnya yang Puan telah bincangkan sama Cik Siti? Untuk tindakan seterusnya yang saya ada bincangkan dengan pihak kami tu, saya akan bantu Puan Siti ni buka akaun My Future Jobs dengan harapan yang dia boleh jumpa lah di situ kerja yang sesuai dengan dia. Bukan juga, saya ada rujuk Puan Siti ni ke laman HRD Corp untuk bantu dia dapatkan latihan kemahiran soft skills, hard skills dengan keiktirafan daripada Kementerian Sumber Manusia. Saya juga ada merujuk Puan Siti ke Perpeldi Kuching sebab boleh dapatkan latihan kemahiran hidup dan juga empowerment dia SDG tunggal lah di situ. Dan dalam beberapa sesi yang lepas tu, saya ada ambil kesempatan juga sebenarnya untuk menunjuk Puan Siti ni tentang usaha berpeso. Kan dia ada pengetahuan tentang berpeso kan, dan juga kepentingan KWSP. Saya juga ada ajar dia tentang skim lindung oleh berpeso kan, macam lindung Kediri, lindung Kedaya dan juga lindung Nasib. Dan akhir sekali yang saya ada maklumkan dekat dia tentang Sarawak Women for Women Society. Walaupun sebenarnya mungkin itu tak berkenaan, tapi itu adalah langkah awal lah saya maklumkan kepada dia supaya dia boleh merujukkan Sarawak Women. Dan akhir sekali saya juga ada beritahu tentang SWWS sekiranya lah terdapat keganasan yang berlaku antara dia dengan Pekasong.
berikan terhadap Puan Siti ini, dia memberikan impak yang baik terhadap Puan Siti? Ada impak juga, macam beberapa sesi kami terakhir hari itu, Puan Siti ni dia dah maklumkan kat saya yang dia dapat kerja baru dengan majikan. Majikan dia tu lagi baiklah daripada majikan sebelumnya kan. Lepas tu kemahiran kewangan pun dah diajar oleh pihak pemerintah tadi, dan benda tu apa yang diajar tu dapat membantu dia lah untuk mencari pendapatan dengan lebih baik untuk menyara kehidupan dia dengan anak dia. Dan yang bagusnya juga Puan Siti ni dia dah buka akaun KWSP dan dia ada daftar skim Lindung Kerjaya dan juga skim Lindung Kasih sebagai untuk suri rumah. Jadi dia dah laporkan yang dia percaya bahawa sijil-sijil yang dia peroleh daripada HID Corp tadi tu dapat membantu dia untuk dapat kerja yang lebih baik lah dan gaji yang lebih tinggi berbanding sebelum ini. Dan pada 24 April yang lepas, sebelum saya lupa, dia bersetuju untuk menamatkan sesi. Tapi walaupun dah tamat sesi, saya masih lagi lah kontak dengan dia sebab in case ada apa-apa yang jadi masa depan, saya boleh bantu dia. Baiklah, rasanya itu saja untuk hari ini. Cik Lucy ada apa-apa soalan untuk hari ini? Saya ada soalan. Puan Siti dia okey ke? Ada apa-apa terjadi kepada Puan Siti kan? Sehingga saya bisa. Jangan risau, sebenarnya Puan Siti ni dia baik-baik saja. Kamu anggap dia tengah berbuat dengan baik dan sekarang menjalani hidup yang lebih baik lah. Malah dia lebih bersyukur kerana bantuan kamu, Cik Lucy, dia dapat mengawal kehidupan dia. Dan untuk pengetahuan kamu, apa yang saya boleh kongsikan, aduan ini saya dapat daripada pihak ketiga, iaitu pihak-pihak yang berkenaan yang tidak berpuas hati dan perubahan Puan Siti. Jadi jangan risaulah. Syukurlah Puan Siti dah okey. Rasanya bila siasatan ni boleh disahkan? Berkaitan tarikh itu saya tidak boleh kongsikan sebab saya tidak ada kuasa untuk perkara ini. Jadi perkara yang terbaik Cik Lucy dapat buat, saya rasa sekarang Cik Lucy bertunggu saja sementara itu. Cik Lucy bolehlah urusan klien baru dan yang lain. Berdasarkan laporan Cik Lucy ini, saya nampak banyak intervensi yang baik dan nampaklah yang saya percaya bahawa intervensi merupakan langkah seterusnya dalam kerja sosial. Kita boleh melihat bahawa pekerja sosial tersebut telah merujuk Puan Siti ke beberapa organisasi khidmat manusia yang lain. Dengan merujuk Puan Siti ke NGO yang bersesuaian, Cik Siti boleh mendapatkan bantuan dan sumber yang tertumpu kepada keperluan Puan Siti. Papa Lily merupakan satu organisasi yang berfokuskan kepada women empowerment. SWWS pula merupakan satu organisasi yang tertumpu terhadap keganasan terhadap wanita. Skim lindung oleh Perkesa boleh mengelakkan situasi kewangan yang Cik Siti hadapi sekarang daripada diulangi. My Future Job merupakan usaha kerajaan untuk menghubungkan pencari kerja dengan majikan, dan HRD Core merupakan usaha kesuma untuk memberikan latihan soft skill dan hard skill kepada rakyat Malaysia. Cik Lucy ini lakukan usaha yang baik dalam mengendalikan kes ini. Jadi semoga berjaya untuk masa depan. Terima kasih ya Cik Lucy. Okey, baik. Terima kasih juga. Langkah terakhir dalam kerja sosial merupakan evaluation dan termination. Untuk sesi seterusnya, selepas intervensi dipersetujui oleh pekerja dan klien, pekerja sosial perlu menilai kembali progres klien mereka. Sekiranya progres tidak menepati tempoh atau tiada masa progres yang berlaku, adalah klien dan pekerja sosial perlu membincangkan intervensi lain yang lebih sesuai. Sekiranya progres telah mencapai tahap yang memuaskan, pekerja sosial atau klien boleh memutuskan untuk terminate helping relationship mereka dengan persetujuan pihak yang kedua. Berdasarkan evaluation dan laporan Cik Siti, progres yang memuaskan telah tercapai, maka mereka bersetuju untuk menamatkan sesi.